Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suka saya memulakan kuliah pada hari ini dengan ucapan ribuan terima kasih kepada para jemaah yang telah menghulurkan sumbangan untuk menjayakan majlis besar. Memang tahunan majlis itu diadakan di masjid ini, iaitu Majlis Khal Habib Noor bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi yang ke-151. Ramai orang yang menghadiri. Tidak kira sumbangan apa daripada tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita berharap kehadrat Allah Subhanahu wa taala akan diganjari dengan ganjaran yang baik. Bukan semestinya apabila kita melakukan satu kebaikan kita akan dibalas ketika itu juga. Saya teringat sebuah kisah yang berlaku kepada Mustafa Amin. Kalau tuan-tuan pernah membaca kisah beliau, Mustafa Amin adalah ketua editor Akhbarul Yaum di Mesir. Ketika itu pergolakan antara Gaza dan Israel berlaku, dan oleh kerana dia itu adalah salah seorang daripada penulis yang agak outspoken, dia ditangkap oleh pemerintah Mesir ketika itu, iaitu pada tahun 1965. Daripada arahan orang atasan, semua yang ditangkap dan dipenjarakan tidak diberi makan dan minum. Mustafa Amin mengatakan pada dirinya sendiri, kalaulah tidak beri makan tak sangatlah terasa, tetapi seandainya kalau tidak diberi minum, itu merupakan satu penderitaan yang amat sangat. Berhari-hari beliau di dalam penjara. Satu ketika dia pergi ke toilet, air yang untuk istinja itu diminum. Masuk hari yang keduanya sudah tidak ada air lagi, sampai-sampai beliau meminum air kencingnya sendiri. Begitu dahsyatnya penderitaan sampai dia tu sangat merasakan hausnya, seolah-olah macam terbakar tekaknya, dan dia menjilat-jilat lantai mengharapkan kalau ada air yang tersisa daripada bekas mop. Begitu penderitaan Mustafa Amin sampai dia merasakan akan berakhir nyawanya, akan terpisah roh daripada badan. Tetapi tiba-tiba ada seorang menghulurkan satu gelas air sejuk. Dia mengambil air sejuk itu daripada tangan orang yang menjaga penjara tersebut. Di dalam hatinya, kalaulah ketahuan tentu orang ini akan dibuang kerja. Tetapi tidak kisah dia kepada orang tersebut, dia lantas mengambil air itu dan diminum. Dan dia merasakan itu adalah merupakan air yang sangat berharga, kalau dinilai dengan jutaan dolar pun tidak akan mampu untuk membayarnya. Kerana itulah satu-satunya nikmat yang dia merasakan sepanjang umur hidupnya. Nikmat yang amat besar, kerana ketika itu dia merasakan dirinya hampir mati dan diberikan kehidupan semula dengan segelas air sejuk. Bila ada satu kesempatan dia bertemu dengan penjaga penjara ini yang orangnya agak pendek, kalanya agak gelap. Lalu dia bertanya, siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu menolong aku? Tidakkah kalau nanti diketahui oleh pihak atasan kamu akan dibuang kerja? Pengawal penjara ini mengatakan tidak hanya dibuang kerja, malah akan dibunuh. Itu balasan daripada orang yang telah menolong orang lain di dalam penjara. Saya tahu itu, kata orang yang menjaga penjara ini. Pengawal penjara mengatakan, saya sadar bahawa setiap perbuatan saya akan mengundang nyawa saya akan terpisah daripada badan. Tetapi saya membalas jasa Tuan. Tuan tidak kenal saya, tapi saya kenal Tuan. Jadi Mustafa Amin inginkan penjelasan lanjut daripada pengawal penjara ini. Dia kata, Tuan barangkali tidak ingat peristiwa ini berlaku 9 tahun dulu. Ketika Gaza dilanda orang-orang Israel, banyak kesusahan yang didapati oleh orang-orang Gaza, iaitu Palestin itu sendiri. Ada sebuah family menginginkan sangat seekor lembu. Jadi apabila sudah didapat sapi tersebut, 6 bulan kemudian sapi itu mati.
petani ini sangat susah kerana untuk mendapatkan sapi yang untuk peliharaannya. Tiba-tiba pada satu masa bulan Ramadan, hampir 10 malam terakhir, salah satu daripada malam Lailatul Qadar itu datang seorang daripada Akhbarul Yaum. Yang datang itu adalah tuan sendiri, memegang tali kendali sapi dan diberikan kepada orang tua keluarga tersebut. Tahukah tuan bahawasanya orang tua itu adalah ayah saya? Saya kenal benar muka tuan, dan saya sangat berterima kasih kerana Akhbarul Yaum adalah yang menyampaikan kebanyakan daripada impian-impian penduduk Gaza ketika itu. Ini cerita benar ya, ini bukan cerita karangan. Jadi saya mengenang jasa tuan. Inilah satu-satunya masa yang sepatutnya saya membalas jasa tuan. Sebab itu, apa saja perbuatan baik kita yang kita hulurkan kepada satu perkara yang baik, pasti Allah Ta'ala simpan sebagai penolong kita. Terkadang kala perbuatan baik itu kita dah tak ingat langsung pun, tetapi datang pembalasan daripada Allah ketika kita sangat menghendakinya. Maka sebab itu kita berusaha, kita beramal, bekerja untuk dunia dan akhirat kita semampunya kita, supaya kita diberikan keberkatan dan rahmat daripada Allah bila-bila masa nanti kita perlukan. Kerana kita tak tahu bila usia kita akan meninggalkan kita, kerana usia diberi oleh Allah Ta'ala sangat singkat. Sebab itu berhati-hatilah di dalam kita menjalani usia kita. Jangan kita banyak mesia-siakan waktu, banyak kita buang-buang membuat sesuatu yang sia-sia. Secepat dan sendaknya kita melakukan segala kebaikan yang telah diperintahkan oleh Allah, dan jauhkan sejauh-jauhnya apa yang telah dilarang oleh Allah. Kita kembali kepada cerita sejarah kita, iaitu Sirah Nabawiyah ataupun Sirah Anbiya. Kita sampai kepada pernikahan ayahanda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibunya Aminah binti Wahab. Setelah pernikahan berlaku, sudah kita jelaskan pernikahan sebagaimana yang ada dalam ketika itu, iaitu sama dengan pernikahan yang ada dalam Islam ketika ini. Jadi apabila sudah bernikah, mereka duduk beberapa bulan. Tak lama kemudian Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi sendiri, telah memerintahkan Abdullah untuk pergi ke Syam, membawa kafilah dan sekaligus daripada keuntungan yang didapat membawa bekalan-bekalan yang untuk diperlukan oleh penduduk-penduduk Mekah. Jadi dia pergi meninggalkan isterinya yang ketika itu sudah pun mengandung, iaitu ibu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi, kemudian itu di dalam perjalanannya itu dia balik singgah di Madinah, yang ketika itu namanya masih Yasrib, belum lagi ditukar kepada Madinah. Dan Abdullah jatuh sakit ketika itu. Ayahanda Rasulullah jatuh sakit dan membawa kepada kewafatannya, dan beliau telah dikuburkan di satu buah tempat dekat di Madinah, iaitu Darul Nabirah, dan disitulah kuburan ayahanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita kematian Abdullah sampai di Mekah, yang sangat memukul jiwa Aminah, kerana di dalam keadaan yang sangat syarat mengandung, dia mendengar suatu berita yang sangat menyedihkan, iaitu kepergian suami yang dicinta. Hanya hidup beberapa bulan saja, sudah berpisah, kemudian tu berpisah selamanya. Tak lama kemudian, iaitu ketika Abdullah wafat, usianya 25 tahun, sangat muda. Sebab itu tadi kita di awal ini menceritakan tentang perbuatan baik, kerana usia kita yang diberi oleh Allah Ta'ala tidak tahu berapa banyaknya. Bila-bila masa Allah Ta'ala akan matikan kita, akan dijemput kita ke hadrat Allah, bekal apa yang untuk kita bawa kalau usia yang diberikan oleh Allah Ta'ala kita sia-siakan? Lihat saja ayahanda Rasulullah pun usianya sangat muda, 25 tahun sudah meninggal, sudah wafat. Yang ditinggalkan tidak banyak harta, hanya 5 ekor unta dan beberapa ekor kambing, dan satu orang jariah daripada Habsyi, iaitu daripada kota Habsyah, iaitu orang berkulit hitam yang namanya Barakah. Kemudian digelar dengan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah
jariah yang ditinggalkan oleh ayahanda Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib. Kemudian kalau dikirakan harta yang ditinggalkan oleh Abdullah bin Abdul Muttalib ini, tidaklah beliau itu tergolong orang kaya. Walau macam mana pun harta yang ditinggalkan itu tidak juga memasukkan beliau termasuk orang-orang miskin. Tetapi beliau adalah berkehidupan sederhana, lagipun memandangkan usianya yang sangat muda, telah meninggal dunia, harta yang ditinggalkan sebanyak itu, boleh dikirakan beliau itu tidak susah dan tidak miskin, hidup di dalam keadaan yang lumayan juga keadaannya. Sampailah ketikanya Rasulullah akan dilahirkan setelah cukup bulannya. Ada yang mengatakan ketika hari di mana Rasulullah lahir, keluar cahaya daripada rahim ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya ini telah menerangi seluruh kota Syam. Dan ketika dilahirkan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, api yang menjadi sesembahan orang Parsi, orang Majusi telah mati ketika itu juga. Dan kota-kota gerbangnya runtuh. Begitu juga orang-orang Nasrani, gereja-gerejanya ada yang runtuh. Itu menunjukkan irhas, iaitu satu keajaiban, satu perkara luar biasa yang berlaku sebagai tanda lahirnya seorang junjungan besar. Sebelumnya dia dilantik menjadi Rasul, dia sudah ada irhas, iaitu ada tanda-tanda luar biasa yang beliau itu akan nanti dilantik jadi seorang Rasul kepada seluruh umat manusia, seluruh alam ini. Maka kita berterima kasih, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang kita ini adalah termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita menikmati nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan Islam yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita. Maka kita senantiasalah ingat, hargakanlah betapa cintanya Rasulullah kepada kita, betapa sayangnya dia kepada umat. Apa jasa yang untuk kita balas kepadanya? Apa persembahan yang kita untuk menyenangkan hati Rasulullah? Kalaulah seandainya Rasulullah ada di kalangan kita, melihat keadaan kita yang senantiasa mensia-siakan waktu, yang senantiasa tidak patuh kepada apa yang diperintahkan Allah, yang senantiasa dosa-dosa dilakukan lebih buruk daripada orang-orang yang terdahulu, bayangkan macam mana remuknya hati Rasulullah. Macam mana kita untuk menghadapi beliau? Wahal sebahagian daripada ulama-ulama sufi berkatakan, tiap daripada amalan umat Muhammad akan dihadapkan kepada Rasulullah dulu. Itu cintanya Rasulullah kepada kita, sampai minta dia kepada Allah untuk dihadapkan amal kita kepadanya. Kalau ada yang tidak baik, dia mau padamkan daripada amalan, catatan amalan tersebut. Sampai begitu cintanya Rasulullah kepada kita. Senangkanlah beliau. Dengan apa? Dengan mencintai ahlil baitnya. Habib Nur bin Muhammad bin Ahmad Halbashi adalah ahlil bait, keturunan daripada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Habib Nur saja, banyak lagi, banyak ahlil bait yang hidup di muka bumi ini, merata tempat disebarkan oleh Allah Ta'ala, dan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan hapus di dunia ini sampai nanti hari kiamat. Keturunan daripada raja-raja mana pun akan habis, tetapi keturunan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan habis. Itulah yang dikatakan Rasulullah telah diberi telaga Al-Kausar, sebagaimana salah satu pentafsir mengatakan bahawasanya keturunan Nabi tidak akan putus, mengalir sampai nanti yaumil qiyamah. Tugas kita adalah untuk mencintai ahlil bait keturunan Rasulullah yang kita gelar habaib, iaitu para habib di Nusantara sebelah sini, yang ada menggelarkannya Sayyid, yang ada menggelarkannya Syarif,
Ada yang mengatakan bahawasanya kalau turun daripada keturunan Saidina Hasan dikatakan syarif, perempuannya syarifah. Kalau turun daripada Saidina Husain digelarkan sayyid ataupun sayyidah, ataupun kita orang-orang Melayu mengatakan siti. Siti adalah short form ataupun ringkasan daripada sayyidah ataupun sayyidati. Jadi diringkaskan, ditaruh nama siti di situ. Walhal itu bukan lagi perkataan Arab, tapi itu sudah dimelayukan. Jadi itulah yang kita seharusnya membalas jasa Rasulullah yang telah memberikan sayang cintanya kepada kita. Kita kembalikan kepada mencintai ahli bait Rasulullah. Kita akan mengatakan sebagai orang yang jahil, kita selalu berkata, ini kan perkataan Rasulullah yang minta kita mencintai keturunannya daripada darah beliau mengalir di dalam darah para habaib. Tapi kita sebagai umat yang bodoh, yang jahil, yang tidak tahu, kita selalu bertanya, apa ada orang sayyid, adakah orang syarif, adakah habib itu semuanya baik? Ada juga yang tidak baik keturunan sayyid. Kita bertanya kepadanya, kita seolah-olah menyangkal bahawasanya apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk mencintai sebagaimana permintaan Rasulullah, ada kita sangkal. Kita mengatakan kalau baik, okeylah, kita boleh menghormatinya, kita boleh menyayanginya, kita boleh mencintainya. Tapi kalau tidak baik, bagaimana untuk mencintai ahli bait yang tidak baik? Kita tidak faham apa yang Rasulullah maksudkan. Kalaulah seandainya keturunan Rasulullah daripada ahli bait itu baik, kita ikutlah contoh kebaikan yang diberikan kepada kita. Tetapi kalau seandainya ahli bait itu melakukan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan hidup, maka kita datanglah menasihati dia supaya menampakkan cinta kasih sayang kita kepada keturunan Rasulullah, ahli baitnya, supaya dia kembali kepada jalan yang diredai. Itu sayang kita kepadanya. Sebagaimana sayang kita kepada anak kita. Kita punya anak, adakah semua anak kita baik? Ada anak kita yang dengar kata, ada anak kita yang tidak dengar kata. Adakah anak yang tidak dengar kata kita halau dia keluar, kita tidak beri dia makan, kita tidak beri dia minum, kita tidak beri dia pelajaran kerana semata-mata dia melakukan kesalahan? Tidak begitu kan? Tapi antara dua anak yang baik dan yang tidak baik ini, kita juga menangani anak ini. Kita juga cinta dia sebagaimana darah daging kita. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Cintakan ahli baitnya sama ada dia baik atau tidak baik, sebagaimana kita mencintai anak-anak kita. Kerana Rasulullah telah dijanjikan keturunan ahli bait tidak akan keluar daripada agama Islam. Mereka tetap beriman sampai mati. Kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukannya itu sebagaimana kesalahan manusia biasa juga, kerana mereka bukan malaikat. Apakah kita tidak dapat menerima hakikat ini? Sampaikan kita mengatakan bagaimana untuk kita menghormati, menyayangi ahli bait kalau dia jahat. Kita salah faham, salah anggap kita. Tidakkah kita mengetahui bahawasanya salah anggap kita itu akan melukakan hati Rasulullah? Kita ubah sikap kita dari hari ini, kerana kita baru saja membuat satu majlis, iaitu Hall Habib Noor bin Muhammad bin Ahmad Al-Habsyi, supaya kita mengambil iktibar daripadanya, supaya kita menyiarkan apa yang sepatutnya kita cinta kepada ahli bait Rasulullah. Jangan salah sangka kepada apa yang diperintahkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita panjangkan kerana sudah jam 2. Kita berhenti di sini saja. InsyaAllah nanti kita akan sambung hari Senin akan datang, iaitu bagaimana kelahiran Rasulullah. Ada yang mengatakan beliau lahir sudah boleh bercakap, sudah mengeluarkan beberapa patah perkataan. InsyaAllah nanti kita akan jelaskan apa yang telah diucapkan oleh baginda besar Nabi besar kita ketika dia dilahirkan, ketika beliau dikeluarkan daripada rahim ibundanya dan dinamakan dengan nama Muhammad, dan apa makna Muhammad itu. InsyaAllah kita sambung wijaya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillah ilal Fatihah.